Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar yang saya kasihi sekalian. Okey, berjumpalah kita lagi dalam PDPR. Saya harap inilah kali terakhir PDPR. Okey, kita akan sambung terus pada subtopik 1.1.5, iaitu membanding beza prinsip dan elemen reka bentuk. Sebelum tu awak kena fahamkan dulu apa itu prinsip, apa itu elemen. Sebab pelajar-pelajar selalunya lupa benda ni, dua ni. Selalu confuse. Itu elemen ke prinsip nanti mesti tanya balik. Okey. Jadi sekarang ni saya nak awak lebih jelas lah tentang elemen dan prinsip ni. Okey. Yang ni ringkasan untuk elemen dan prinsip. Okey, elemen adalah unsur yang membantu membina sesuatu produk. Sebagai contoh, garisan. Kalau kita nak bina kasut, mestilah kena ada garisan, betul tak? Okey, prinsip pula. Prinsip ialah peraturan, panduan dan falsafah yang menggunakan elemen untuk pembentukan produk. Okey, sebagai contoh, kerusi. Bila kita nak bina kerusi, kita kena pastikan kerusi tu seimbang. So, dia gunakan prinsip keseimbangan dekat situ. Dia kena seimbang. Tu adalah prinsip, peraturan. Okay? Next. Tu je lah awak fahamkan Jangan pening-pening. Okay, sekarang ni kita nak banding beza produk yang ada terdapat dekat sekeliling awak. Okay. Sekarang ni saya nak awak pilih kasut yang ada dekat rumah awak. Tak kisahlah kasut apa pun. Saya nak awak buat jadual ni and then tandakan sama ada produk tu ada tak elemen-elemen ni, ataupun terconteng. Ada tak elemen-elemen ni? Kalau ada, tandakan dekat sini. Kalau tak ada, awak pangkah saja gitu. Okey, kalau prinsip pula, tandakan kalau ada prinsip keseimbangan ke tidak, pengulangan ke tidak. Ni saya terangkanlah sikit pasal ni. Kan awak tak tahu pula apa keseimbangan tu ada ke dekat kasut tu, awak tak tahu kan. So, kita kena fahamkan dulu kat bahagian tu. Okey. So, okey, ni contohnya lah. Okay, dia bagi kasut Nike ni. Nike ke Nike ke macam mana awak sebut. Sama je lah Okay. So, elemen garisan ada tak dekat sini? Confirm lah ada. Ni garisan. Ni dia garisan. Okay, rupa. Rupa tak ada. Rupa ni adalah bentuk-bentuk 2D. Okay. Awak dah tahu kan 2D macam mana? So, tak ada lah. Garisan dekat badan kasut. Kita kena bagi tahu dekat mana. Bahagian kasut dekat mana? Bahagian dekat badan kasut. Okey, kalau bentuk pula. Bentuk ada tak? Ada. Ni lah dia bentuk. Bentuk tu benda yang 3D. Tulislah 3D. Okey. Tekstur. Tekstur dia ada tak? Mestilah ada. Yang dekat sini macam kasar sikit. Yang ni licin bahagian putih ni. And then size. Size mestilah ada. Tapak kasut. Okey, lepas tu warna dia ada. Kita bagi tahu hitam dengan putih. Ruang dekat dalam kasut ni. Okey, next. Prinsip keseimbangan. Okey, mestilah ada seimbang dekat tapak kasut. Nanti kita tengok ada ke tidak keseimbangan tu. Mestilah ada kan. Kalau tak, awak tak stabil dah. Okey, so bahagian kasut awak pilih tapak kasut. Kemudian pengulangan. Pengulangan ni dekat bahagian, awak tengok ni, tali kasut ni. Dia bina bahagian tepi tu sama je. So, ni prinsip pengulangan. And then kontras. Sebagai contoh, tekstur yang kasar dengan licin. Ni kasar, ni licin. So, tu kontras. Benda yang kontras berlawanan. Contoh. Tinggi lawannya pendek. Itulah kontras. Okey. Kepelbagaian. Okey. Jenis garisan yang digunakan itu kepelbagaian lah. So, ada. And then kesatuan. Ada kat imej kasut. And then keringkasan.
So adalah dekat sini. Tak ada pun corak-corak ataupun rupa dekat sini. Okay. So tak banyak warna ataupun corak. Okay. Then harmoni. Harmoni cantik lah ada. Dekat warna dia. Itulah harmoni. Okay. Saya harap awak faham bahagian ni. So saya nak awak pilih satu kasut yang ada dekat rumah awak, buat jadual dalam bentuk macam ni, sama macam ni, awak tanda macam ni. Okay. Next, kita pergi kepada 1.16, di mana kriteria reka bentuk yang baik. Dekat sini kriteria reka bentuk yang baik ni kita kena tahu apa yang perlu kita pertimbangkan ataupun sesuatu benda yang kita perlu rujuk untuk menentukan nilai sesuatu rekaan. Kita punya produk tu ada tak nilai? Sebagai contoh, inilah kriteria reka bentuk yang baik. Okay, kecenderungan inovasi menjadikan produk itu unik dan lebih berdaya saing daripada produk sedia ada dalam pasaran. Awak tengok yang ni. Dah sekarang ni kan dah ada luggage dan sebagainya. Kalau luggage dia punya roda tu boleh pusing 360 sebagainya lah. Okay. Creativity melibatkan idea baru dalam menghasilkan produk reka bentuk. Selain itu dapat memperbaiki fungsi produk sedia ada bagi memberi manfaat yang lebih baik atau lebih pelbagai fungsinya. Awak tengok ni. Ni contohnya lah. Ni kerusi. Ni rak buku. So dia kreatif lah. Dia buat banyak benda, pelbagai fungsi dekat dalam dekat kerusi ni. And then keaslian reka bentuk menekankan kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan penampilan produk serta tidak meniru produk sedia ada. Itulah keaslian dia. Itu kriteria reka bentuk yang baik. Dia asli. Kita tak tiru. Okey? Kekuatan kualiti dan kebolehpasaran. Bagi contoh kerusi ni lah. Kalau kita jumpa kerusi yang macam ni, jenis yang lembek kan. Senang je nak terbalik. Cubalah kalau orang yang berisi sikit nak duduk dekat sini, mesti dah terbalik kan. Kalau kerusi macam ni, jenis yang kukuh. So kita kena tahu kerusi yang kita bina tu ataupun produk yang kita bina tu kuat ke tidak. Kualiti dia kena bagus lah. And then ergonomik. Dia boleh bagi keselesaan pada manusia. Inilah contohnya kerusi ni. Ergonomik. Okay. And then sekarang ni saya nak masuk pada 1.17 di mana kita nak membina objek asas. So salah satu cara kita nak bina objek asas adalah daripada bentuk-bentuk macam ni lah. Gabungan objek asas geometri. Ni dia. Inilah objeknya. Okay, ni bulat ataupun sfera. Okay, silinder, segitiga, poligon dan sebagainya kita gabungkan and then kita akan dapatkan objek yang baru. Okay, teknik penggabungan lazim digunakan bagi mendapatkan satu objek yang baru. Inilah. Okay, kejap lagi saya bagi awak homework. Ni homework yang lain lah untuk kat rumah nanti. Okay, so ada beberapa teknik pembinaan objek. Okay, ada 4 lah. Okay, yang pertama pembenaman. Pembenaman berlaku apabila sesuatu objek asas dimasukkan ke dalam objek yang lain. Inilah dia. And then pembuangan. Teknik ini dilakukan pada bahagian tidak dikehendaki, dibuangkan. So kita tak nak bahagian ni, kita buang. Itulah. Pembuangan boleh dilakukan dengan cara dikerat, ditebuk dan dicukik keluar. Okay. Dan penyatuan. Kita satukan 2 atau lebih objek. Kita satukan 2 atau cantumkan 2 atau lebih objek tanpa melibatkan pembuangan atau pembenaman. Ni awak kena faham penyatuan ni macam mana. Okey, kita boleh gunakan saya dah terconteng. Okey, kita boleh gunakan paku, skru, glue dan rivet.
And then peleraian. Peleraian ni bermaksud objek yang asas dileraikan sehingga menjadi objek baharu yang lebih ringkas. Okey, sebagai contohnya inilah. Senang je bahagian ni. Ni tak ada masalah. Awak kena fahamkanlah ada 4 teknik pembinaan objek. Okey. Okey, so tu saja untuk hari ni. Cara awak dapat fahamkan satu persatu apa yang saya terangkan tadi. Sangat simple. Saya harap awak faham lah. Okey. Tu je lah. Okey, terima kasih.